Kutipan tahun 2021, 114.5 juta. Sumbangan yang dihantar hanya 70.26 juta. Balance 34.35 juta diorang buat expense. So, lebih kurang 30% diorang ambil untuk kemandirian NGO diorang. Diorang ada minta izin penderma tak? Daripada 34... Mufti Perlis, jangan benarkan aman Palestin kutip wang, Jibes. Mufti Perlis Datuk dari Muhammad Asri Zainul Abidin telah mengarahkan Jabatan Agama Islam Perlis, Jibes, tidak membenarkan aman Palestin membuat kutipan wang di negeri Perlis. Pihak jabatan ini ingin memberikan pandangan agar pihak Jabatan Tuan tidak membenarkan pertubuhan tersebut membuat kutipan di premis-premis agama Islam di negeri ini sehingga siasatan dan kepastian diperolehi, kata Asri dalam surat rasmi. Dalam surat beliau bertarikh 24 Ogos, Asri berkata terdapat perkara yang tidak jelas dan menimbulkan persoalan berhubung kutipan tabung aman Palestin. Beliau menambah terdapat aduan ke atas aman Palestin yang menggesa siasatan dibuat ke atas kutipan wang yang dipungut dan dikumpulkan selama ini. Aman Palestin ialah sebuah syarikat berhad dengan jaminan yang tidak berteraskan keuntungan dan seringkali mengutip dana demi Palestin, terutamanya apabila tercetusnya perang membabitkan Palestin dan Israel. Ketika ini Israel sedang membedil kawasan sempadan negaranya dan semenanjung Gaza. Minggu lalu media Prima Berhad telah membuka tabung kemanusiaan Palestin bersama Aman Palestin untuk membantu masyarakat Palestin. Tiada usaha audit berkenaan kutipan wang yang telah dikumpulkan oleh Aman Palestin dilaporkan setakat ini. Dan kita pun tak tahu siapa sebenarnya yang menyebarkan surat tu secara tepat. Kita pun tengah minta juga menunggu penjelasan daripada Jabatan Agama Islam Perlis dan juga Jabatan Mufti Perlis tentang apa yang berlaku lah. Jadi kita berharap supaya segala tohman-tohman niat buruk ini dihentikan dan mengharap kepada semua masyarakat Malaysia, para penyumbang untuk terus memberikan sokongan dan dana kepada Aman Palestin. Dan kami maknanya kami memang yakin bahawasanya segala yang dilakukan, segala sumbangan yang akan diberikan akan kami sampaikan kepada sasaran dan kepada rakyat Palestin yang sangat-sangat. Organisasi ini sentiasa berusaha memastikan setiap ringgit yang didermakan oleh rakyat Malaysia dan masyarakat dunia amnya tidak sahaja sampai malah ke semua bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin di Palestin. Dan dekat situlah timbulnya persoalan mengenai ketelusan organisasi ini. Perkara ini disuarakan oleh seorang influencer terkenal iaitu Alif Ahmad yang mana dia breakdown perincian kutipan derma yang organisasi ini dapat dan berapa peratus yang organisasi ini ambil untuk tujuan pengurusan. Kata Alif, untuk tahun 2021, organisasi ini berjaya kutip 114 juta ringgit dan menggunakan lebih kurang dalam 34 juta ringgit untuk tujuan pengurusan dan sebagainya. Ikutkan kata Alif Ahmad dekat media sosial milik dia, berapa kutipan tahun 2021? 114.5 juta. Sumbangan yang dihantar hanya 70.26 juta. Balance 34.35 juta diorang buat expense. So, lebih kurang 30% diorang ambil untuk kemandirian NGO diorang. Diorang ada minta izin penderma tak? Daripada 34 juta tu, 8 juta digunakan untuk bayar pengurusan sahaja. Korang tahu tak, 30 juta expenses setahun ni sama level dengan beberapa listed company punya expenses. Let's say, 30 juta ni sebagai gross profit. Korang kasih tahu aku, apa perniagaan yang tak payah modal boleh dapat gross profit 30 juta ringgit? Alif Ahmad juga persoalkan gaji-gaji high level organisasi ni yang mana ini kata dia. So, berapa gaji CEO? Berapa gaji allowance board of trustee? Berapa bayar allowance chairman? Berapa claim high maintenance organisasi ni pernah buat? Naik cheap flight ke naik business class? Selain tu, ada expenses transport lebih 2 juta ringgit. Boleh senaraikan, organisasi ni beli kereta apa? Siap ada renovation sampai lebih 1 juta. Orang beria-ria nak renovate office ni apa hal? Diorang meniaga fund management ke nak office yang cantik ni? Dan kalau dalam setiap iklan organisasi ni telah dinyatakan secara telus dan jelas setiap derma korang berapa persen akan diambil oleh organisasi ni, kumpul aset, bayar gaji CEO, pekerja dengan gaji setinggi gaji MNC, GLC atau listed company
company, tak ada siapa bertikai, betul tak? Sekali lagi aku ingatkan, asas NGO atau falsafah penubuhan NGO adalah voluntary atau kesukarelawanan. Kalaulah Ayatollah Isma berangan nak hidup atau duduk senang dan bergaya macam CEO atau pengarah konglomerat, pergi kerja atau buat bisnes betul-betul. Bukan duduk di kerusi atau pejabat yang didanai oleh duit derma masyarakat. Cip Isma kena belajar dengan Warren Buffett cara nak jadi filantropis. Walaupun dia Yahud, tapi dia tak duduk atas kerusi duit derma. Dia jadi kaya dulu dan dia derma. So cadangan Alif Ahmad untuk setiap NGO ataupun organisasi yang kutip derma ni bagi transparansi kepada penderma untuk tahu yang sebahagian daripada jumlah kutipan derma tu akan digunakan untuk pengurusan iaitu sebanyak berapa peratus, ataupun bagi option kepada penerma untuk pilih sama ada dorang nak bagi 100% derma tu kepada mereka yang memerlukan ataupun boleh tolak sikit daripada duit derma dorang ataupun diorang tambah sikit lagi untuk disalurkan kepada pengurusan mana-mana NGO yang diorang dermakan tu. Aku rasa itu satu cadangan yang sangat baik. Benda ni pun bukan baru sebabnya Misi Rakyat sebelum ni pun bila kata dia buka tabur derma, bila kata korang derma tu kan, ending dekat belakang sekali tu dia akan tanya, korang nak tak bagi sikit duit dekat Misi Rakyat? Dan duit tu akan digunakan untuk tujuan pengurusan Misi Rakyat tersebut. Pada aku itu satu konsep yang bagus dan kita akan dapat satu pengurusan yang telus. Dan let's say lah kalau kata aku pun buat fund macam ni, aku rasa lega sebabnya aku menggunakan duit yang memang korang salurkan dan niatkan untuk masuk ke dalam pengurusan aku dan bukan aku ambil daripada duit derma tu. Aku faham setiap organisasi ni dia perlukan tempat untuk beroperasi, dia perlukan bangunan untuk jalankan kerja-kerja dia benda semua. Tapi macam mana pun aku tetap setuju juga dengan cadangan ataupun pandangan dari Alif Ahmad ni, iaitu kenapa nak kena beli aset mahal-mahal. Kalau kata kos transport 2 juta yang mana katanya mungkinlah dia beli kenderaan ke benda semua ke, yang itu aku mungkin boleh faham. Sebagai contoh mungkin diorang beli 4x4 ataupun diorang beli kenderaan-kenderaan yang memudahkan diorang untuk bawa barang-barang keperluan ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan misi diorang. Jadinya itu yang menyebabkan kos untuk pengangkutan tu dia meningkat. Yang itu aku boleh faham, aku boleh assume ataupun aku boleh husnuzon dia ke arah sana. So apa keperluan untuk beli aset sedangkan organisasi ini merupakan non-profit organisation? Macam mana pun mungkin pihak Aman Palestin boleh tampil untuk bagi penjelasan